Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita sambung soalan SPM-RSM 2021 11C berkaitan dengan gastric bypass. Apa itu gastric bypass? Gastric bypass ni sebenarnya kita nak reducekan kita punya saiz perut. Okey, nak reduce saiz perut terutamanya untuk orang yang mengalami masalah obesity. Okey, kita baca soalan. Diagram 11.2 show a weight loss campaign to control obesity through gastric bypass. Okey, jadi dia nak control obesity dengan mengecilkan saiz perut. Jadi gastric bypass ni ada banyak cara. Salah satunya adalah yang kita panggil sebagai bariatric surgery. Bariatric surgery ni kita potonglah perut dia. Kita potong perut dia dan kita sambungkan terus ke small intestine. Okey, mari kita lihat lagi dia punya kaedah yang dia buat ni kat sini. Okay. Part of stomach that will be used. Okay. Perut yang besar ni dia akan potong. Kenapa dia potong? Sebab kita nak kecilkan saiz perut dia tu. Potong potong. Lepas tu jadi ada sebahagian besar perut ni yang selebihnya tu tidak akan dilalui oleh makanan lah. Makanan tidak akan masuk ke dalam perut yang besar tu. Jadi makanan hanya akan lalu pada bahagian perut yang kecil sahaja. Lepas kita potong bahagian kat sini, kat duodenum, small intestine tu, dan kita sambungkan. Okey. Jadi asid daripada perut tu masih ada lagi tak? Masih ada lagi. Asid daripada perut tu masih ada lagi. Dan dihasilkan oleh bahagian gastric sac ni. Okey, ni asid ni masih dihasilkan di bahagian gastric sac. Habis cikgu, kalau dia punya enzim-enzim tu datang dari mana? Enzim tu masih lagi datang daripada pankreas, masih lagi disalurkan oleh duodenum ke small intestine ni. Okey. Masih lagi macam biasa. Cuma yang dibuat adalah kita kecilkan saiz perut sahaja. Ni adalah contoh gambar yang berwarna lah. Okey. Ni yang kita katakan sebagai bariatric surgery. Okey. Gastric sac ni masih lagi menghasilkan gastric juice hydrochloric acid, dan enzim-enzim tu masih lagi datang daripada perut dan pankreas. Okey. So datang daripada pankreas. Kita tengok soalan. Sebelum kita tengok soalan, kita pergi sikit belajar dulu apa yang dikatakan sebagai gastric bypass. Okey. Gastric bypass involve reduction of the stomach size. Okey, kita kecilkan saiz perut using various method of surgery. Tadi dalam soalan tersebut, salah satu metodnya adalah bariatric surgery. Jadi apa kesan-kesan orang yang menjalani proses gastric bypass ni, pembedahan bypass ni, gastric bypass? Among the short term side effect, okey, awak kena ingat ni, short term side effect kita ada acid reflux. Apa yang dikatakan sebagai acid reflux? Acid reflux ni maksudnya apabila asid daripada dalam perut naik ke saluran esophagus. Okey. Nausea, okey, vomiting, expanded esophagus, certain food prohibitions. Jadi apa maksud nausea? Nausea ni maksudnya mual-mual, okey, vomiting, muntah. Expanded esophagus. Kenapa esophagus boleh jadi expand? Sebab perut dah kecil. Bila perut kecil, makanan mungkin akan berkumpul dekat esophagus ni dan menyebabkan esophagus tu jadi expand. Kalau orang tu masih lagi makan banyak. Certain food prohibition. Mungkin ada makanan yang dia tak boleh makan ataupun kena kurangkan makan. And risk of infection. Risk of infection ni mesti ada. Kalau kita buat surgery, sentiasa ada risk of infection. Lepas tu kita lihat pula long term side effect. Long term side effect ada dizziness, pening-pening, low blood sugar level. Kenapa low blood sugar level? Sebab kurang makan. Jadi blood sugar level pun akan jadi rendah lah. Malnutrition. Kenapa malnutrition? Sebab sebahagian besar daripada perut tu tak digunakan. Jadi kamu akan kurang makan. Sebab apa kurang makan? Sebab cepat kenyang, kita kurang makan. Bila kurang makan, ada kemungkinan boleh dapat malnutrition. Sebab tu orang yang menjalani proses gastric bypass ni, dia kena ambil pil vitamins lah untuk mengelakkan daripada malnutrition. Stomach ulcer. Kenapa ada stomach ulcer? Sebab mungkin asid yang dihasilkan tu terlalu tinggi daripada gastric tu, daripada gastric sac. Defecation problem. Ini awak kena tahulah. Mari kita lihat kepada soalan. Soalan dia,
Justify surgery in obese patient, bariatric surgery in obese patient. Discuss the advantages and disadvantages. Okay, dia suruh justify. Justify untuk siapa? Untuk orang obese. Okay, bukan orang sebarangan untuk orang obese. Obese ni maksudnya dia dah masalah yang teruk masalah berat badan yang sangat tinggi lah. Justify maksudnya awak setuju tak bariatric surgery ni kita buat pada orang yang obese? Okay, kalau awak setuju cakap setuju, kalau awak tak setuju cakap tak setuju. Kalau awak setuju, awak kena lebihkan dia punya advantages lah. Advantages ni awak kena lebihkan. Kalau awak tak setuju, awak kena lebihkan disadvantages. Okay, jadi terpulang kepada awak, tak ada soalan yang salah. Dia bergantung kepada awak punya point advantages dan disadvantages. Mari kita lihat soalan. Obese person should or should not? Itu dia punya jawapan. Sama ada perlu ataupun tak perlu. Jadi kalau awak cakap perlu, awak kena bagi advantage yang banyak lah. Kalau awak kata tak perlu, awak kena bagi disadvantage yang banyak. Mari kita lihat dia punya advantages of bariatric surgery. Okay, yang pertama, advantages dia ialah orang tersebut akan cepat kenyang lah. Kenapa dia cepat kenyang? Sebab perut dia dah kecil. Kita dah bedah perut dia dah jadi kecil. Jadi dia akan ambil less food intake. Jadi kenapa dia less food intake? Sebab dia cepat kenyang. Okay. Kenapa dia cepat kenyang? Sebab saiz perut dia dah kecil. Tu awak kena tahu. Apabila dia kurang makan, jadi kurang kalori yang dia akan ambil. Jadi kurang kalori yang akan kita absorb. Okay. Jadi orang obes tu mungkin boleh mengurangkan berat badan dia sebab dia mengambil kalori yang kurang dalam pemakanan dia. Bila dia ambil kalori yang kurang, bila berat badan dia dah turun, dia akan jadi lebih sihat. Okay. Bila dia kurang makan juga, dia punya blood glucose level pun akan diturunkan. Lepas tu, easy to control blood pressure. Okay. Kenapa easy to control blood pressure? Semua tu datang daripada pemakanan lah. Bila kita kurang makan, semua kita boleh control. Increase self-confidence level. And then, inilah yang kita nak sebenarnya ialah untuk reduce body size. Okay. Sebab orang yang obese ni, dia body size dia terlalu besar. Okay, mari kita lihat pula disadvantages. Disadvantages tadi saya dah terangkan. Ada dua jenis disadvantages. Satu yang short term, satu yang long term. Awak kena tahu bezakan short term dengan long term ni. Okay, yang pertama kita lihat cause acid reflux, cause vomiting, causing stomach ulcer, increase higher concentration of gastric juice. Kenapa higher concentration of gastric juice? Sebab perut dia dah kecil. Bila perut kecil, banyak asid tu hanya berkumpul dekat kawasan tu saja. Jadi concentration of gastric juice tu tinggi. Malnutrition, less nutrient being absorbed. Okay, sebab apa? Sebab perut dah kecil. Length of small intestine is shortened. Okay, cost dia sangat tinggi lah. Kalau kita buat secara swasta, cost dia tinggi lah. Kalau government, mungkin dalam 5-6 ribu macam tu lah. Cause bacterial infection dan juga surgery can cause internal bleeding. Ini adalah dunia disadvantages lah. Advantages dia yang ini, awak kena tahu. Jadi faham tak berkenaan dengan bariatric surgery ni? Soalan ni banyak kali keluar dekat trial negeri kan. Jadi awak kena ambil tahu. Sekian, terima kasih.